Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Politik suku agama suku, beginikah pengakhirannya? Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, PAS menempa beberapa kejayaan khususnya dalam aspek dakwah. Maudhu' atau tajuk dakwah yang dibawa oleh PAS ialah politik Islam yang bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Madu'u. Ataupun sasaran dakwah PAS pula ialah seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang beragama Islam maupun bukan Islam. Wasilah dakwahnya melalui pendekatan muwajahah silimiyah yang memberi ruang kepada PAS untuk menyampaikan mesej dakwah politik Islam ini secara teori dan juga amali. Katanya dalam ucapan di program Munaqashah Ucapan Dasar Presiden PAS 2021 peringkat Negeri Pulau Pinang baru-baru ini. Dia berkata sepanjang sejarah PAS sejak ditubuhkan 7 dekad yang lalu, parti itu telah berjaya menyedarkan masyarakat Malaysia tentang politik Islam yang berbeza acuannya dengan politik rekaan manusia. Setelah sekian lama umat Islam ditanam dengan doktrin politik suku agama suku, hasil daripada gerak kerja yang penuh istiqamah, sudah jarang sekali kedengaran dakwaan sedemikian. Dalam konteks politik pentadbiran pula, PAS telah berjaya menunjukkan secara amali contoh pemerintahan Islam di beberapa buah negeri yang diperintah olehnya, khususnya negeri Kelantan Darul Naim. Manakala dalam konteks hubungan parti-parti politik pula, PAS berjaya memperkenalkan pendekatan politik Islam kepada masyarakat bukan Islam melalui tahaluf dan ta'awun siasi, sama ada berkerajaan atau di luar kerajaan, tegasnya hendak ketawa atau hendak menangis. Apakah maksud Khalil tentang politik Islam yang berbeza acuannya dengan politik rekaan manusia? Jika beliau maksudkan PAS ialah parti yang bukan rekaan manusia, adakah ia rekaan Tuhan? Jika itu yang dimaksudkan, maka tiada bezanya pemikiran Khalil dengan bapanya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam ucapan yang kini dikenali sebagai Amanat Hadi. Ucapan Hadi di Kampung Banggol Peradong, Kuala Terengganu, 7 April 1981. Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah kerajaan. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh itu, kita cuba berlawan dengan mereka. Perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadapi puak-puak ini. Kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha. Kita tidak perlu masuk Hindu. Kita tidak perlu masuk Kristian. Tapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku agama suku. Justru jika difahami maksudnya, pihak yang didakwa mengamalkan politik suku agama suku itu ialah UMNO. Tiba-tiba hari ini, setelah berada di dalam kerajaan bersama UMNO, PAS berkata ia telah memecahkan doktrin politik suku agama suku. Bagaimanakah PAS memecahkan doktrin politik suku agama suku, sedangkan ia berada di dalam bingkai yang didakwanya menawarkan politik sedemikian suatu ketika dahulu? Adakah dengan menerima bahawa cabutan judi nombor ekor yang kembali kepada 22 kali setahun setelah diturunkan kepada 8 kali setahun oleh Kerajaan Pakatan Harapan itu satu kejayaan politik Islam? Adakah PAS bersetuju dengan pandangan Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP Kuala Lumpur, Kong Takwah, bahawa bia boleh dijual di kedai runcit kerana ia berbeza dengan minuman keras atau arak? Bia bukan arak atau minuman keras. Ia masih dijual di kedai runcit dan kedai sebenika seperti 7-Eleven sehingga jam 9 malam, katanya. Adakah pemimpin PAS lupa bahawa alkohol tetap alkohol, tidak kira berapa banyak di dalam satu botol bia? Persoalannya yang ingin ditanya di sini adalah, mana perginya walaun yang menjerit semasa Pakatan Harapan mentadbir negara supaya kilang arak ditutup? Rakyat cuba diperbodohkan hanya untuk menjustifikasi tindakan PAS yang bersekongkol dengan gerombolan ketokrat dan pengkhianat mandat.
rakyat. Ikut suka hati pemimpin PAS untuk melabel pihak yang dimusuhi dengan pelbagai gelaran termasuk mengkafirkan ahli parti yang tidak sealiran dengan pemikiran mereka. Percayalah, penubuhan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional sesekali tidak akan menghilangkan maksud kenyataan Hadi dahulu dan kesan sosial yang berlaku hari ini. Beginikah pengakhiran politik suku agama suku tanpa penjelasan kepada umat Islam yang huru-hara akibat amanat Hadi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.